Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua pelajar-pelajar tahun 6. Okey, baik, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam tajuk yang kedua, iaitu unit yang kedua ya, dalam bahagian pecahan. Okey, dalam tajuk pecahan ini, bahagian yang pertama yang kita akan belajar adalah darab pecahan. Okey, baik, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita membaca doa dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Kita akan tengok dulu apakah standard pembelajaran ataupun objektif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama adalah untuk mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur. Okey, dengan pecahan wajar dan nombor bercampur. Maksudnya pecahan wajar dan nombor bercampur ini akan didarab juga dengan sama ada pecahan wajar ataupun nombor bercampur. Okey, pecahan wajar dengan pecahan wajar ataupun pecahan wajar dengan nombor bercampur. Okey, baik, yang kedua kita akan tengok kriteria kejayaan kita. Okey, kriteria kejayaan yang perlu kami capai adalah yang pertama, untuk menyatakan langkah-langkah penyelesaian melibatkan pecahan dan juga untuk menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan pecahan. Okey, baik, untuk yang seterusnya kita akan pergi kepada bahagian. Okey, baik, untuk bahagian yang pertama kita akan tengok bagaimana untuk mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey. Okey, kedua-dua ini mestilah pecahan wajar. Okey. Jika pecahan itu adalah pecahan yang tidak wajar, itu maksud kita perlu menukarkannya kepada nombor bercampur. Okey, baik. Bagaimana untuk mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar? Okey, di sini ada cikgu nyatakan Jasminda darab pengangka dengan pengangka. Pengangka adalah angka ataupun digit yang di bahagian atas, dan darab penyebut dengan penyebut, iaitu darab angka yang di bawah dengan angka yang di bawah satu lagi. Okey, dan berikan jawapan kamu dalam bentuk yang termudah. Okey, baik. Bagaimanakah untuk mendarab? Kita tengok yang pertama adalah contoh dia 1/2 darab 1/3. Okey, dari segi rajah kita boleh tengok yang pertama kita akan bina satu rajah 1/3. Kita ambil 1/3 dahulu. Kemudian kita akan silangkan dia dengan pecahan 1/2. 1/3 ini kita akan potong kepada dua bahagian dan dia akan menjadi 2/2. Kemudian kita ambil satu bahagian saja, lorek satu bahagian saja daripada dua bahagian tersebut. Okey, jadi apa yang kita dapat adalah satu bahagian kecil ini yang bertindan. Okey, satu bahagian kecil ini akan dikira sebagai 1/6, iaitu ada 6 bahagian di dalam rajah ini, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi bahagian yang bertindan adalah satu sahaja daripada 6 bahagian. Jadi jawapannya adalah 1/6. Ataupun apabila kita darab mengikut formula ini, 1 darab 1 jawapannya 1, dan di bawah penyebut 2 darab 3 6, jadi dapatlah 1/6. Okey, satu lagi cara dengan melukis rajah 1/2 dahulu, kemudian tindankan dengan 1/3. Okey, buat 3 bahagian di sini. 1/2 ini akan dibuat 3 bahagian untuk mewakili 1/3. Kemudian kita akan lorekkan pula 1/3. Tengok bahagian yang bertindan adalah bahagian yang kecil ini, iaitu 1/6, sama dengan yang tadi. Okey, jadi kedua-dua cara ini adalah sama. Okey, ini adalah cara bagaimana untuk mendarab pecahan menggunakan rajah dan dari segi kiraan, iaitu mendarab pengangka dengan pengangka dan juga mendarab penyebut dengan penyebut. Okey, berbeza dengan menambah pecahan
dan menolak pecahan. Okey, kalau menambah pecahan dan menolak pecahan, kita tidak boleh tambah angka yang di atas dan tambah angka yang di bawah. Sama juga untuk operasi tolak pecahan, kita tidak boleh tolak angka di atas dan tolak angka yang di bawah. Okey, kerana dalam operasi tambah dan tolak pecahan, kita cuma menambah dan menolak pengangka sahaja. Okey, penyebut tidak ditambah atau ditolak. Dan nombor itu adalah nombor yang dikekalkan. Okey, baik. Tengok pula bagaimana untuk kita selesaikan yang ini. Contoh yang kedua. Okey, kita tengok apakah ayat matematik bagi rajah di atas. Okey, kita ada yang di depan ni, yang mula-mula sekali adalah kita ada rajah seperti ini. Ini adalah apa? Okey, pecahan ini adalah 1/2. Okey, didarab dengan apa? Didarab dengan pecahan apa? Tengok berapakah bahagian yang dipotong di sini, dibahagikan di sini. Okey, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian, dan yang dilorek ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dilorek. Jadi yang ini adalah 5/6. Okey, yang ini 1/2, dan yang ditindan ini adalah 5/6. 1, sekali lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5 daripada 6 bahagian, jadi 5/6. Jadi ayat matematik untuk operasi darab ini ialah 1/2. Okey, kita dapat 1/2 darab dengan 5/6. Okey, baik. Jika kita lihat kepada rajah ini, bahagian yang bertindan adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 sahaja daripada berapa? Okey, ni ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 sahaja daripada 12 bahagian. Jadi jawapannya 5/12. Cuba kita kira dengan kiraan mendarab pengangka dan penyebut. 1 darab 5, 5. 2 darab 6, 12. Jadi jawapannya sama juga 5/12. Okey, baik, itu adalah ayat matematik untuk darab pecahan. Okey, bagaimanakah untuk mengira darab pecahan berikut? Soalan yang cikgu ada di sini adalah 2/3 darab 1/4. Okey, kalau kita darab pengangka dan penyebut, pengangka adalah 2 darab 1. 2 darab 1 sama dengan 2. 3 darab 4. 3 darab 4 adalah 12. Okey, ini adalah satu cara yang kita selalu buat. Okey, satu lagi cara untuk mendapatkan jawapan dalam bentuk yang termudah dengan lebih cepat adalah dengan melakukan pemansuhan, iaitu kita boleh masukkan angka yang sepunya daripada pecahan yang berikut. Okey, maksudnya angka yang di dalam satu sifir yang sama. Contoh di sini 2 dan 4 ni dalam sifir yang sama. 2 dan 4 adalah dalam sifir 2. Jadi kita boleh potong 2 dapat 1, potong 4 dapat 2. Okey, jadi di sini cuma 1 darab 1 dapat 1, dan di bawah ni 3 darab 2 dapat 6. Okey, ini adalah jawapan dalam bentuk termudah. Okey, sama juga kita dapat, kalau yang tadi kita dapat 2/12, jadi jawapan mesti diberikan dalam bentuk termudah, iaitu menggunakan sifir 2, yang ni dapat 1, yang ni dapat 6.
Okey, sama juga 1/6. Okey, baik. Kita tengok bagaimana untuk menyelesaikan dengan menggunakan gambar rajah pula. Okey, baik. Untuk gambar rajah, sediakan dulu 2/3. Okey. Bagaimana untuk sediakan 2/3? Okey. Untuk sediakan 2/3 kita perlukan rajah 3 bahagian dan lorekkan 2 bahagian. Ini adalah 2/3. Kemudian didarab dengan 1/4. Tengok ni ada 4 bahagian. Jadi kita mesti buat 4 bahagian. Okey, 1 2 3 4 bahagian. Jadi daripada 4 bahagian ni ambil satu saja, 1/4. Okey, lorekkan 1 bahagian sahaja. Okey. Jadi bahagian yang bertindan adalah bahagian ini dan bahagian ini. Okey, berapa? Kita dapat 2 bahagian yang bertindan. 2 daripada berapa semua sekali? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2/12. Okey, kita dapat jawapan yang sama seperti ini, 2/12, dan mesti ditunjukkan dalam bentuk termudah iaitu 1/6. Okey. Okey, itu adalah cara untuk mendarab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, kita tengok bahagian yang kedua pula, bagaimanakah untuk mendarab pecahan wajar dengan nombor bercampur. Okey. Baik. Kita ada di sini contoh 2/5 darab 3 1/2. Jadi apa yang perlu kita lakukan, yang pertama sekali, okey, baik, 2/5 darab dengan 3 1/2 perlu kita tukarkan dahulu pecahan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Okey, tukarkan dahulu. Okey, 3 darab dengan 2 dapat 6, tambah 1 7. 7/2. Jadi 2/5 ni darab dengan 7/2. Okey, kemudian barulah kita darab pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Okey. 2 darab 7 14, 5 darab 2 10. Baik. Okey, kemudian kita akan tukar kepada pecahan termudah. Okey, baik. Cara di sini adalah dengan mengeluarkan 1 di depan dan tinggallah 4/10. Okey, kerana kita menggunakan sifir 10, 10/10. Okey, jadi 14 ni, 14 tolak 10 tinggallah 4. Okey, jadi 4 ini dengan 10 di bawah boleh dibahagi dengan 2. 4 bahagi 2 dan 10 bahagi 2. Okey, 4 bahagi 2 kita akan mendapat 2 dan 10 bahagi 2 kita akan mendapat 5. Jadi jawapan yang termudah adalah 1/2/5. Okey. Kemudian dari segi rajah, tengok bagaimanakah untuk membuat rajah. Okey, sediakan dulu pecahan 3 1/2. Okey, kemudian lorek 3. 1 2 3 3. Kemudian yang ni 1/2. Okey. Kemudian kita akan darab dengan 2/5. Okey, 2/5 ni ambil setiap 2/5 daripada bahagian yang dilorek tadi. Yang ni ada 2, 1 2. Okey, 5 bahagian ni ambil 2. Potong 5 kemudian lorek 2. Okey, sama juga yang ni, potong pada 5 bahagian dan lorek 2. Dan yang bawah sekali juga sama, potong pada 5 bahagian dan lorek 2. Okey, dan akhir sekali kita akan kira berapakah bahagian yang bertindan. Okey, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14/10. Kerana setiap rajah ini dibahagikan kepada 10 bahagian. Jadi mesti per 10, bukan per 30 atau per 40. Okey, per 10 sahaja. Tengok, rajah ini dipotong kepada 10 bahagian. Okey, jadi 14/10. Baik. Dan akhir sekali, kumpulkan bahagian lorekan yang bertindih. Okey, bahagian yang bertindih ini kita akan kumpulkan. Maksudnya kita akan ambil semua bahagian yang bertindih ini masuk dalam satu kotak yang sama. Okey.
Empat bahagian ni masuk di sini. 1, 2, 3, 4. Okey, yang 4 ni dah tak ada. Okey, kemudian empat bahagian ni masuk sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 2 lagi di sini masuk kat sini. 1, 2. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, satu yang ni. Okey, satu lagi yang ni. Okey, jadi yang ini adalah 1. Yang ini adalah 1, 2, 3, 4. 4 per 10. 4 per 10 ni boleh dibahagikan dengan 2 dapat 2 per 5. 1, 4. Yang ni 4 per 10 lah. 4 per 10. Kemudian pecahan termudah adalah 2 per 5. 1, 4 per 5 menjadi 1, 4 per 10 menjadi 1, 2 per 5. Ini 1, 4 per 10. Okey, menjadi 1, 2 per 5. Okey, ingat jawapan mesti diberi dalam bentuk termudah. Okey, itu adalah contoh pecahan wajar dengan nombor bercampur. Baik, kita tengok pula bagaimanakah untuk menyelesaikan darab pecahan daripada satu rajah. Okey, kita akan tengok apakah ayat matematik bagi rajah yang tersebut pula. Okey, rajah di sini menggunakan satu rajah yang menunjukkan satu, yang ni 1 dan kemudian yang ni 1 per 2. Jadi kita dapat di sini 1, 1 per 2. Okey, kemudian apa yang didarab, kita tengok bahagian ini dipotong pada 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, 3 bahagian. Jadi yang dilorek cumalah 1 yang di atas ni. Okey, yang dilorek cumalah 1 di atas. Jadi daripada 3, satu saja yang dilorek, maksudnya 1 per 3. Okey. Jadi ayat yang matematik yang kita dapat di sini adalah 1 per 2 darab dengan 1 per 3. Okey, baik. Dan kemudian jawapannya, tengok jawapannya. Kita akan ambil jawapan daripada sini. Bahagian yang berlorek ni ada di sini 1, 2, 3. 3 bahagian kecil yang berlorek. Okey. Dari segi kiraan kita boleh menukarkan 1 per 2 ni menjadi 3 per 2 darab dengan 1 per 3. Okey, tukar dahulu kepada pecahan tak wajar. Kemudian darabkan pengangka dengan pengangka, mendapat 3 darab 1 dapat 3. Kemudian darab penyebut 2 darab 3 dapat 6. Okey, dan 3 dan 6 ini boleh dikecilkan kepada pecahan termudah, iaitu menggunakan sifir 3 dapat 1 per 2. Okey, jadi jawapan yang kita dapat adalah 1 per 2. Okey. Baik, itu dari segi gambar rajah dan juga pengiraan bagaimanakah untuk mendarab nombor bercampur dengan. Baik, kita akan cuba kira pula bagaimana untuk mendarab pecahan berikut menggunakan rajah. Okey, di sini disediakan 2 blok yang sama besar. Okey, kita akan gunakan kertas berpeta ini untuk mendapatkan jawapan 2 per 3 darab 1, 1 per 3. Okey, dengan cara melorek. Okey, bagaimana? Kita lorek dahulu 1, 1 per 3. Okey, daripada 1 ni, daripada rajah tersebut kita lorek 1 dulu. 1 semua. Okey, 1 per 3, ambil satu saja, satu baris saja di atas. Satu baris saja untuk mendapat 1 per 3. Okey, kita ambil lajur lah. Ingat yang bahagian ni 1 per 3 ni kita ambil baris. Kemudian 2 per 3 ni kita ambil lajur. 2 per 3 ni kita ambil lajur. Okey, 2 per 3 lajur yang ni, barisan ni. Barisan ni kita lorekkan 2 per 3. Daripada 3 bahagian ni lorekkan 2 saja. Okey.
Begitu juga dalam peta ni kita ambil 2 sahaja. Dua bahagian saja. Okey, lepas melorek kita tengok berapa bahagian ataupun berapa pecahan yang bertindih. Okey. Kita ambil dengan highlight, saya tunjukkan dengan highlight. Okey, jadi bahagian tindih 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Dan di sini pula cuma 1, 2. Okey, 6, 7, 8. Okey. Jadi kita dapat 8 bahagian yang bertindih. Per berapa? Kita tengok pecahan ni, dalam satu kotak ini ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi per 9. Okey. 9 saja, bukan per 18. Okey. Per 9 saja. Jangan ambil ke semua petak. Cuma petak dalam satu kotak ini sahaja. Okey, kita akan mendapat jawapan 8/9. Jadi jawapannya ialah 8/9. Baik, bagaimana untuk mengira dengan nombor ataupun angka dalam kiraan? Okey, baik, kita akan cuba kira seperti yang kita belajar tadi. 1/3 ni didarab dengan 2/3. Okey, ingat kalau ada nombor bercampur, letakkan di depan lebih mudah kerana nombor bercampur ini kita perlu tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi 1/3, 3 tambah 1, 4. 4/3. 4/3 darab 2/3. Okey, apabila 4/3 darab 2/3, kita dah cuma darab pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. 4 darab 2, 8. 3 darab 3, 9. Okey, itu dapat jawapan yang sama. Okey, baik, itu cara dengan menggunakan rajah dan pengiraan. Baik, untuk cas minda, tengok di sini kita tukar nombor campur dengan pecahan tak wajar dahulu, kemudian nyatakan jawapan dalam bentuk termudah. Okey, baik. Baik, dalam bahagian seterusnya, bahagian terakhir darab pecahan adalah bagaimana untuk mendapatkan angka di bahagian anu. Okey, darab pecahan yang melibatkan anu. Contoh di sini 1/9 darab 40 ataupun anu bersamaan dengan 3/2/3. Okey. Okey, yang ini kamu perlu ambil perhatian bagaimanakah untuk mendarab untuk mendapatkan nilai anu. Okey, satu pecahan didarab dengan songsangan pecahan itu akan memberi jawapan 1. Contoh di sini ni ya. Contoh 2/9 darab dengan songsang dia. Songsang dia 9/2. Jadi apabila kita darab 2 darab 9, 18. 9 darab 2 pun 18. Jadi 18/18 akan menjadi 1. Jadi di sini kita perlu darab dengan songsangan. Okey, bagaimana untuk melakukannya? Okey, tengok sini ya. Okey. Pertama sekali, seperti tadi juga, 1/9 ni perlu ditukar kepada pecahan tak wajar. Okey, 1 darab 9, 9 tambah 1, 10. 10/9 darab anu dapat berapa? Yang ni pun perlu ditukar kepada pecahan tak wajar. 3 darab 3, 9 tambah 2, 11. 11/3. Okey. Jadi apabila kita dapat 10/9, kita akan darab dengan 9/10. Songsangan dia. Okey. Darab dengan 9/10. Yang ini pun sama juga, darab dengan 9/10 di kedua-dua bahagian. Okey. Okey, baik. Yang ni kita akan dapat satu lah di depan ni. 9 darab 10, 90. 10 darab 9, 90 juga. Jadi 90/90 dapat 1. Okey. Nak potong pun boleh. Potong 10 dengan 10 dapat 1. Potong 9 dengan 9 dapat 1. Jadi jawapannya 1.
Okey, cuma yang di bahagian ini yang kita perlu ambil perhatian, ini adalah bahagian yang memberi jawapan. Okey. Jadi di sini kita boleh masukkan 9 dengan 3 menggunakan sifar 3. Okey, dapat 3 di sini, dah dapat 1 di bawah. Kemudian darab untuk mendapat jawapan yang lebih kecil. Okey, 11 darab 3 berapa? 11 darab 3. Okey. Dan bawah ni 1 darab 10. Okey. Jadi 11 darab 3 33, 1 darab 10 10. Okey. Ini adalah pecahan tak wajar, tukar kepada pecahan termudah ataupun nombor bercampur. Okey. Okey, kamu boleh tukar kepada nombor campur dengan menggunakan teknik bahagi ataupun magic box. Okey. Okey, 33 bahagi 10. Okey, menggunakan sifar 10 senang saja. Kita dapat 30 dan jawapannya kita dapat 3 dan bakinya dapat 3 juga. Jadi jawapannya 3 per 10. Okey. Jadi nilai anu di dalam kotak ini ialah 3 per 10. Baik, itu adalah darab yang melibatkan anu. Okey, jom kita cuba lagi dengan soalan yang seterusnya, sama juga darab pecahan yang melibatkan anu. Okey, 3/5 darab anu bersama dengan 2/1/4. Okey. Jadi ingat, yang pertama kita perlu tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. 3 darab 5 15. 15 tambah 3 18. 18 per 5. Darab dengan anu. Okey, kita dapat yang ni juga tukar kepada pecahan tak wajar. 2 darab 4 8 tambah 1 9. 9 per 4. Okey, baik. Jadi kita tengok macam manakah yang senang untuk didarab. Kita ambil yang ni 9 per 4 sebab yang ni 18. 18 ni nombor yang besar, jadi kita ambil yang kecil 9 per 4. Okey, 9 per 4 kita darab dengan 4 per 9. Okey. Jadi yang ni pun sama, kita akan darab dengan 4 per 9. Okey. Jadi yang ni kita boleh potong 4 dengan 4 boleh potong dapat 1. 9 dengan 9 pun boleh potong dapat 1. Jadi 1 darab 1 dapat 1. Okey, bahagian ni dapat 1. Okey. Jadi kita tak perlu kira lagi di bahagian ni. Kita sudah tahu nilainya adalah 1. Yang perlu kita kira adalah bahagian ini. Okey. Tengok nombor yang boleh dimansuhkan. Mana nombor yang boleh dimansuhkan? Ya, 9 dan 18. 9 dan 18 ada dalam sifar 9. Okey, sini dapat 1, 18 dapat 2. Okey, 4 dengan 5 tak boleh potong, tak boleh mansuh kerana tidak ada dalam sebarang sifar. Okey, jadi kita darab dulu yang atas. Okey, yang atas tinggal 4 per 1 darab yang di sini tinggal 2 per 5. Okey, untuk mendapatkan nilai anu. Okey, jadi darab dulu pengangka 4 darab 2 8. Kemudian 1 darab 5 5. 8 per 5. Okey. Baik, ingat 8 per 5 adalah nombor pecahan tak wajar, jadi perlu ditukarkan kepada nombor bercampur. 8 bahagi 5. Okey, ataupun gunakan magic box. 8 tolak 5 3 per 5. Okey, kemudian 5 dalam sifar 5 adalah 1. Okey, jadi jawapannya adalah 1 3 per 5.
Okey, ini menggunakan teknik magic box. Okey, kita gunakan sifar 5. Cikgu tunjukkan sekali lagi 8/5. Buatkan magic box di sini. Okey, gunakan sifar 5. 8 tolak nombor apa dalam sifar 5 yang boleh tolak dengan 8? Itu 5. Okey, 5 dalam sifar 5 adalah 1. Jadi tulis 1 di depan. 8 tolak 5 adalah dapat berapa? 3. Jadi dapat jawapan dia 1/3/5. Okey, 1/3/5. Okey, itu adalah jawapan untuk nilai anu dalam darab melibatkan anu. Okey, baik. Itu sahaja dalam topik yang kita akan belajar kali ini. Cikgu harap kita akan mencapai objektif dan kriteria yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini. Okey, baik, untuk sesi pertanyaan cikgu akan buka dalam grup WhatsApp kita. Okey, baik. Sebarang pertanyaan boleh kamu kemukakan dalam grup kita. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat belajar.